Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengar cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini adalah hari Selasa. Jadi maksudnya besok pagi adalah hari Selasa. Moga-moga cerita yang Abang sampaikan dapatlah menjadi iktibar dan pengajaran, dan memang ceritanya menarik kali ini. Kisah tentang sebuah rumah di Seri Kembangan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Tanpa berlengah lagi, Abang akan sampaikan satu lagi pengalaman yang cukup luar biasa. Abang mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selain daripada bercerita tu dah memang menjadi benda yang paling susah kalau nak buat YouTube, sebab nak ingatkan banyak jalan cerita, nak ingatkan watak-watak. Benda yang kedua bagi Abang, benda yang tersusah sewaktu Abang buat YouTube adalah untuk memilih tajuk utama sebelum Abang postkan di dalam YouTube. Saja je nak luahan perasaan. Jadi hari ni Abang nak sampaikan satu pengalaman yang dihantarkan kepada Abang melalui email, yang menghantarkannya bernama Nizam, berlaku tahun 2018 dekat Seri Kembangan. Kalau ikut daripada cerita, Nizam sebenarnya dah tak ada dekat Malaysia. Dia dah ada di luar negara, tapi tidak dinyatakan kat mana dia duduk sekarang. Tapi yang penting dia kata dekat luar negara. Abang bayang-bayangkan negeri bersalji lah. Jadi ceritanya bermula pada tahun 2018. Pada waktu tu Nizam dengan isterinya berpindah ke rumah baru. Pada waktu ni mereka dah pun dikurniakan seorang anak dan masih lagi baby. Sebenarnya nak cari rumah yang murah di kawasan Seri Kembangan bukanlah satu benda yang mudah, kerana dekat kawasan itu memang kebanyakan daripada rumah harganya boleh tahan gibu-gibu kalau sewa sebulan. Jadi pada waktu tu mereka masih lagi baru untuk membina keluarga, belum lagi kukuhlah keadaan ekonominya. Jadi carilah rumah yang sesuai. Cari, jumpalah sebuah rumah. Rumah ni adalah rumah apartmen. Apartmen kalau tak silap Abang 4 tingkat. Jadi dia kata keadaan sekeliling apartmen tu memang bagus. Jiran-jirannya nampak mesra. Ada dia punya playground, iaitu tempat mainan kanak-kanak dekat dengan kawasan perumahan dia. Cumanya dia berharap dapat unit yang paling bawah, senang dia nak keluar masuk rumah. Tapi rezeki dia untuk dapat menyewa di unit paling atas di kawasan dekat dengan tangga. Dengan kata lain, rumah dia adalah rumah yang paling tepi sekali. Pada awalnya bila dia masuk dekat rumah tu, waktu tu baby baru lahir. Jadi dia tak beranilah kalau nak tinggalkan isteri dia seorang-seorang dekat rumah. Kalau tak silap Abang, isterinya adalah daripada Indonesia. Jadi dia mintalah bantuan makcik dia untuk bersama-sama duduk dengan mereka sekeluarga sementara isterinya masih lagi berpantang. Waktu tu masih lagi pantang. Makcik dia pun setuju sebab makcik dia kesian tengok. Takkan nak panggil mak bapak yang daripada Indonesia untuk temankan, jauh sangat keadaannya. Jadi minta tolonglah makcik yang ada kat Malaysia. Makcik tu adalah makcik kepada Nizam. Lepas makcik tu bersetuju, makcik tu pun duduk. Sepanjang makcik tu duduk bersama mereka, tak ada peristiwa yang pelik berlaku. Cumanya selalu sangat si makcik ni marahkan Nizam sebab Nizam ada satu perangai, satu habitat, satu tabiat. Bukan habitat, tabiat, iaitu dia suka buka pintu balkoni yang menghadap ke kawasan lapang. Waktu tu Padang, dia suka buka 24 jam, tak kisah siang, tak kisah malam, dan hanya akan tutup kecuali hujan. Itu saja. Itu menyebabkan makcik yang tinggal bersama-sama dengan Nizam dan isterinya tak berapa nak selesa. Sebab makcik tu kata kadang-kadang kalau nak keluar daripada bilik nak minum air, terpandang kawasan pintu balkoni yang terbuka, nampak luar, agak seram-seram. Dekat luar balkoni tu pula ada satu pokok besar. Pokok tu memang merimbun. Kalau dalam kita punya budaya, merimbun ni ada kaitan dengan makcik rockers yang suka bergayut-gayut. Jadi bila tengok pokok-pokok merimbun tu, seram-seram lah kalau nak keluar waktu malam. Jadi itu je lah yang dirumutkan oleh makcik. Tapi Nizam masuk telinga kiri, keluar ke telinga kanan, sebab dia kata
Kalau tutup pintu tu, dia rasa satu rumah dia macam terkuap, cakap, udaranya tidak mengalir. Jadi dibiarkan terbuka. Pada masa yang sama, dia boleh menyebabkan pengudaraan yang bagus. Itulah alasannya. Walaupun keadaan seram, tapi dia tak pernah rasa takut. Dia rasa benda tu satu benda yang biasa. Mak Saleh boleh buka tingkap dekat rumah dia, terbuka, terpampang macam tu 24 jam. Abang takkan buat. Nanti ada benda-benda lain yang menyinggah selain daripada manusia. Jadi ceritanya, selepas makcik tu habis jaga si isteri ni tadi, makcik tu pun minta izin untuk pulang ke kampung. Dan di sinilah mulanya segala peristiwa. Selepas makcik tu dipulangkan ke kampung, tinggallah mereka tiga beranak dekat rumah tu. Disebabkan anak dia ni memang susah nak tidur malam, jadi mereka bergilir-gilir untuk menjaga. Setiap hari bergilir-gilir. Ada kalanya bininya yang akan bergilir-gilir jaga malam, sebab anak dia senang sangat terjaga waktu malam. Bila terjaga waktu malam, mesti akan melalak seraung-raungnya. Jadi terpaksalah mereka suami isteri bergilir-gilir. Disebabkan penggiliran tu bukanlah tak adil, tapi kesian kata Nizam tengok isteri dia. Kalau siangnya bekerja, malamnya kena menjaga anak dia. Kesian tengok isteri dia sebab isteri dia sangat bekerja keras. Jadi dia kata dengan isteri dia, tak apalah, awak tak apalah, tak payah jaga anak waktu malam, biar saya yang jaga anak waktu malam, awak berehat. Awak dapat lahirkan anak ni pun untuk saya dah cukup baik. Dengar daripada macam tu saranan daripada suami, isteri mana yang tak bersyukur sangat dapat suami macam ni. Jadi start daripada tu, setiap malam Nizam akan jaga anak dia. Anak dia kalau tengah malam mesti akan terbangun melalak-lalak, seolah-olah macam ada sesuatu yang mengganggu. Jadi bila dah banyak malam anak dia menangis, dia telefonlah makcik dia, tanya macam mana nak buat si anak ni tadi. Makcik dia bagi cadangan, tutup pintu balkoni, tak payah dibuka waktu malam. Tapi dia tetap juga kata, alah makcik ni kurafat lah. Tak payah tutup pun tak apa. Anak ni menangis sebab kembung perut mungkin, bukannya disebabkan oleh pintu balkoni yang terbuka. Jadi bila datang dengan saranan daripada orang tua, makcik tu kata, sukati kau lah. Jadi Nizam pun sejak daripada malam tu jaga anak dia. Dia dah tahu dah pukul 3 anak dia mesti melalak, mesti menangis, meraung-raung sampai 2 jam selepas tu, pukul 5 dekat pukul 6, waktu tu barulah anak dia tidur. Dapatlah Nizam tidur sejam 2, barulah Nizam bangun pergi kerja. Mula-mula dia tak perasan tahu kenapa anak dia nangis. Tapi bila dah lama-lama jaga anak dia, pukul 3 melalak, pukul 2 melalak, dia lama-lama baru perasan. Setiap kali anak dia bangun menangis, akan disertai dengan bunyi suara budak-budak main dekat kawasan taman permainan yang berhadapan dengan balkoni rumah mereka. Waktu anak dia nangis, dia dengar budak-budak tu main. Tak kisah pukul berapa. Kalau anak dia melalak pukul 3 lah budak-budak dekat kawasan taman permainan tu duk berteriak-teriak, menjerit-jerit, tergelak-gelak. Kalau anak dia bangun pukul 3, pukul 4 melalak pun sama juga dengan budak-budak tu melalak-melalak, terkekek-kekek, tergelak-gelak main. Jadi pada awalnya Nizam ingatkan dia tak nak hiraukan. Mungkin budak-budak tu entah mana anak-anak orang kat sini main tengah-tengah pagi, tengah-tengah pukul 2, pukul 3, dia tak terfikir agaknya. Tapi abang yang baca tu awak dah terfikir dah. Itu bukan manusia. Jadi dia kata, siapa pula yang budak-budak yang terpekik terlolong pukul 2 ada, pukul 3 ada. Jadi satu hari tu dia pun tengoklah dekat balkoni. Dia nampak 3 orang budak, 2 perempuan, 1 lelaki, main buayan, main jongkang-jongkek, tergelak-gelak, kejap main kejar-kejar di kawasan tempat permainan yang tidak ada lampu. Jadi dia kata, jiran-jiran lain tak rasa terganggu ke? Dia dah memang cukup rasa terganggu lah. Okey, tak apalah. Lama-kelamaan, dia baru perasan bunyi budak-budak bermain tu semakin lama semakin galak, dan semakin lama semakin dekat dengan rumah dia. Mula-mula dekat kawasan taman permainan yang agaknya jauh sikit lah daripada rumah. Lepas tu dengar dekat kawasan tingkat ke bawah rumah mereka. Bawah, dekat tingkat dia kan bawah tu ada kawasan parking. Main dekat kawasan parking pula. Dan pada satu hari, waktu anak dia melalak-lalak pukul 3 pagi, dia dengar budak-budak tu dah main dekat kawasan tangga sebelah rumah dia orang.
Dengan kata lain, budak-budak tu punya suara memang sangat mengganggu. Jadi pada hari itu terpaksalah dia mendodoikan anak dia lebih dahsyat lagi supaya anak dia tidak terganggu dengan suara budak-budak tu. Dia memang dah sakit hati dengan budak bertiga ni. Aku cepukkan, dia kata, kalau tahun depan, kalau esok hari ada suara budak-budak ni, memang aku cepuknya, dia kata. Okey, simpan perasaan dendam tu hari tu. Jadi dia pun esok paginya dia bekerja macam biasalah. Balik daripada kerja malam tu pukul 2 pagi, anak dia melalak. Waktu anak dia melalak, dia dengar budak-budak bertiga tu main dekat kawasan tangga. Waktu ni dia memang dah tak puas hati. Dia buka pintu depan dia pula memang menghadap tangga. Memang dia nampak budak yang sama, 2 perempuan, seorang lelaki, duk terkekek-kekek kat tangga tu. Jadi dia pun rasa marah. Dia kata macam ni, boleh senyap sikit tak? Anak pakcik ni nak tidur. Korang ni main dekat tangga ni buat apa? Pergi balik, dia kata. Dia marahlah. Budak-budak tu diam je tengok dia. Tengok dalam keadaan yang tak ada perasaan. Dan tiba-tiba budak tu pun berlari. Waktu budak tu berlari, dia pelik juga. Budak tu tak dengar bunyi tapak kaki macam berlari. Jadi dia pun tutup pintu. Selepas budak tu pergi, barulah anak Nizam ni tak menangis lagi. Lah, aman. Tapi besoknya berlaku lagi benda yang sama. Budak-budak tu pukul 3 pagi main kat kawasan tangga. Nizam dah panas hati dah. Ini dah berapa malam ni, dah 2 malam main kat tangga. Dia tak puas hati. Malam ketiga. Jadi bila budak-budak tu tengah main, dia pun buka pintu. Dia marah sekali lagi. Semalam kan pakcik dah cakap jangan main dekat sini. Tahu tak orang lain nak tidur terganggu. Baby nak tidur terganggu. Awak main kat sini kenapa? Budak-budak bertiga tu senyap bila kena marah dengan Nizam. Tiba-tiba di kalangan budak bertiga tu, yang lelaki yang umurnya lebih kurang 11 tahun, dia berjalan ke arah Nizam. Lepas tu dia cakap macam ni, "Pakcik, nak tengok baby boleh?" Dia kata. Abang yang seram, meremang merasa. Jadi dia tanya, "Pakcik nak tengok baby boleh?" Nizam pun pelik. "Kenapa kau nak tengok anak aku? Daripada kau tengok anak aku, baik kau balik. Kau pergi main dekat rumah. Kau jangan main dekat sini." Lepas tu budak 2 orang perempuan pun datang ke arah pintu grill dan pegang pintu grill. "Pakcik, kita orang bertiga nak tengok anak pakcik boleh? Nak tengok muka dia sekali pun boleh lah?" Jadilah waktu tu muka dia orang berseri-seri, tersenyum-senyum. Memang betul-betul berhajat nak tengok muka si anak Nizam. Waktu tu Nizam rasa macam ada yang tak kena ni. Mana ada budak-budak pukul 3, 4 pagi nak tengok muka baby. Kalau budak sebenar kena marah, memang dia lari. Ini budak-budak ni mesti pelik nak tengok muka baby pagi-pagi. Jadi dia pun kata, tak ada. Dah, korang pergi balik. Pakcik nak masuk tidur. Dia pun masuk dalam rumah, tutup pintu. Lepas tu budak bertiga tu gegah pintu grill. "Pakcik nak tengoklah pakcik anak baby. Anak pakcik, muka baby nak tengoklah." Waktu tu Nizam diam aja. Dia tak menyaut. Dia dah rasa macam lain macam ni. Jadi dia pun masuk tidur. Waktu tu budak-budak dengar budak-budak bertiga tu lari daripada depan rumah dia selepas beberapa kali dipaksa untuk tengok muka baby. Baik pada waktu tu Nizam tak buka pintu atau tunjuk muka baby tu dekat budak-budak ni. Jadi selepas suara budak-budak ni hilang daripada kawasan depan rumah, barulah si baby ni tadi boleh tidur. Sepanjang malam tu Nizam dah mula rasa pelik dengan budak-budak ni. Waktu tu barulah dia sedar, mana ada budak-budak yang main pukul 4, pukul 3 pagi, pukul 2 pagi dekat kawasan taman permainan. Lepas tu main kat kawasan tangga, memekak-mekak. Jadi dia kata ini perlu direport. Dia nak tanya dengan makcik dia besok ni. Bila besok pagi dia tak jadi pergi kerja, dia tanya dengan makcik dia. Telefonlah makcik dia, ceritakan semua yang berlaku. Makcik dia cakap, "Itulah aku dah kata tutup balcony tu, pintu balcony tu, sebab dia menjemput sesuatu." Jadi dia kata, "Nak buat macam mana makcik?" Makcik dia pun cakap, "Sedang cerita macam ni lah. Kau pergilah panggil ustaz, pagarkan rumah, kawasan rumah tu. Mana tahu hasil daripada pagar rumah tu, dia akan jadi benda tu dah tak ganggu lagi." Jadi waktu tu Nizam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia tak naklah ambil nasihat makcik tu bulat-bulat.
Jadi dia kata, oh, tak apalah makcik, nanti saya cari ikhtiar yang lain. Jadi hari itu kan dia tak kerja. Pergilah dia bertanya dengan jiran-jiran tentang perihal 3 orang budak ni. Dia tanya, ada tak dengar budak-budak menyanyi-nyanyi, menjerit-jerit dekat kawasan tempat mainan, lepas tu main kat kawasan tangga. Selepas ditanya daripada satu jiran ke satu jiran, tak ada seorang pun yang beritahu mereka pernah jumpa budak-budak yang seumpama itu, dan mereka tak pernah pun dengar suara budak-budak yang menjerit-jerit main dekat taman permainan dan juga dekat tangga. Waktu tu Nizam masih lagi tak nak terima hakikat yang apa dia nampak tu adalah makhluk alam sebelah. Jadi dia pun panggil lah ustaz. Bila dia panggil ustaz, ustaz pun datanglah ke rumah. Ustaz tengok kiri kanan. Waktu tu siang tau. Jadi ustaz pun tengok dekat balkoni tu. Dia tanya macam ni, balkoni ni pintunya memang tak tutup ke daripada siang ke malam ke siang? Jadi si Nizam tanyalah, macam mana ustaz tahu? Dia kata macam ada perasaan tak sedap bila saya tengok ke kawasan balkoni tu. Jadi ustaz tu pun berjalanlah ke kawasan balkoni. Di luar daripada balkoni tu ada satu pokok yang memang besar. Sebenarnya pokok tu ditanam oleh pihak jabatan kementerian lah, maksudnya Majlis Bandaraya, dia orang yang tanam. Tapi pokok tu disebabkan dah lama ditanam, tingginya lebih kurang sama tingginya dengan rumah mereka. Mereka tinggal kat tingkat 4 kan, dan ada dahan-dahan yang dah melampai ke rumah Nizam. Jadi ustaz tu cakap, tak tahulah saya nak cakap macam mana, sebab saya ni bukan boleh nampak makhluk alam sebelah, tapi saya rasa tak sedap dekat kawasan balkoni ni. Ada apa-apa yang tak kena tak dekat balkoni ni? Lepas tu Nizam cakap lah, memang tak ada apa-apa berkaitan pelik-pelik dekat balkoni ni. Cumanya balkoni ni berhadapan dengan taman permainan. Sejak daripada daripada ustaz tu tanya, barulah si Nizam ni buka cerita tentang budak-budak, tentang apa yang budak-budak tu main. Jadi ustaz ni dengar lah. Ustaz ni cakap, rupanya dia kata, rumah awak ni telah menjadi tempat untuk makhluk alam sebelah tu datang. Mereka tu makhluk Allah juga, cuma mereka datang ke sini akibat daripada pintu balkoni yang terbuka, seolah-olah menjemput mereka semua datang. Apa yang ustaz tu cakap memang Nizam tak boleh terima. Dia kata, kalau betul lah benda tu datang disebabkan oleh pintu balkoni yang terbuka, sepatutnya daripada awal benda tu, waktu dia mula-mula pindah, dah memang pintu balkoni tu terbuka. Patutnya pada waktu tu lah benda tu dah datang menyerang. Kenapa benda tu datang menyerang sejak daripada makcik dia dah tak jaga baby lagi? Ustaz tak dapat nak memberi jawapan dengan tepat. Ustaz tu cakap, mungkin pada waktu tu ada orang tua dekat rumah yang zikirnya memang sangat ampuh. Maksudnya zikir-zikirnya, orang tua ni memang suka berzikir. Jadi zikir-zikir tu menjadi penghadang kepada rumah ni untuk diganggu. Dan selepas makcik tu pergi, barulah zikir-zikir tu tidak dikumandangkan lagi, yang menyebabkan makhluk-makhluk tu tertarik dengan rumah ni. Tetap juga Nizam tak nak terima apa yang ustaz tu cakap. Abang rasa ada di antara penonton yang boleh sakit hati dengan Nizam ni. Ada yang komen, nak kena sepak Nizam ni. Tak apa, relax. Ini pengalaman. Kita relax, kita dengarkan. Jadi, bila dengar daripada apa yang ustaz tu cakap, Nizam macam tak setuju, dan dia pun terus cakap macam ni. Tak apalah ustaz, kalau ustaz nak, ustaz peganglah dengan apa yang ustaz percaya, tapi saya tak percaya dengan apa yang ustaz cakap. Jadi saya harap ustaz minta dirilah, ustaz boleh baliklah. Waktu tu dia seolah-olah suruh ustaz tu pergi dengan segera. Ustaz tu pun tak banyak cakap, dia pun pergi. Tak jadilah rumah tu untuk dipagar. Dia cerita dengan makcik dia. Makcik tu memang marah betul, kau ni memang tak percaya dengan doa-doa. Dia kata, lain kali lepas ni biarlah makcik sendiri yang cari orang untuk pagar rumah kau. Jadi dia pun disebabkan makcik yang cari, tak dapatlah dia nak menolak. Akhirnya makcik tu pun datanglah. Sepanjang waktu yang makcik tu nak datang bawa seorang ustaz untuk pagar rumah, sepanjang masa itulah setiap malam dengan budak-budak bermain-main kat kawasan tangga, dan ada kalanya budak-budak tu main betul-betul dekat pintu, depan pintu rumah, sambil menjerit-jerit nak tengok muka baby, nak tengok muka baby. Kalau abang dah seriau dah. Pada waktu tu memang Nizam dah tahu benda-benda yang hadir tu bukan manusia, tapi makhluk alam sebelah, dan dia tak akan buka pintu. Tapi dia kata pada satu malam tu, waktu tu esoknya ustaz tu datang.
Waktu tu budak tu betul-betul buat bising dekat pintu depan rumah. Nak tengok baby, nak tengok baby. Waktu tu Nizam dah betul-betul rasa marah. Dia memang nak menjerit je sebab setiap kali budak-budak tu panggil menyebabkan anak dia berteriak melalak. Dia memang dah nak buka pintu dah. Dia nak memang marah. Sewaktu dia baru pulas tombol pintu tu, suara budak-budak tu bertukar daripada suara budak menjadi suara garau yang sangat kasar dan menakutkan. Pada waktu tu barulah yang Nizam sedar yang ada dekat depan rumah tu bukanlah budak-budak, tapi mereka menjelma dalam bentuk budak-budak, dan itu adalah makhluk alam lain yang nak tengok baby. Tapi tak jadi Nizam nak buka. Disebabkan Nizam tak jadi nak buka, suara yang budak-budak dah bertukar menjadi kasar tu tadi tergelak-gelak dekat depan rumah, seolah-olah macam mengejek Nizam. Tapi asyik baik Nizam tak buka pintu. Dan sepanjang malam tu Nizam berzikirlah. Dia kata itu je cara yang dia rasa boleh menenangkan hati. Esok paginya makcik dia datang bawa ustaz, dan makcik dia, ustaz tu pun pagarlah rumah. Nizam tengok aja apa yang ustaz tu buat. Ustaz lain daripada ustaz yang pertama dipanggil tu. Jadi ustaz tu pagar rumah, ustaz tu bagi nasihat, tutuplah pintu bila sampai waktu malam, kerana kita tak tahu apa yang ada di sebalik rumah kita, di sebalik alam kita. Mungkin di alam rumah kita malam, tapi di alam sana terang siang. Jadi lebih baik tutup pintu. Sejak daripada dia tutup pintu dan sejak daripada rumahnya dipagar, memang tak ada lagi gangguan-gangguan yang dialami oleh Nizam. Perkara ni mengambil masa 4 bulan. Sewaktu mereka duduk dekat situ 4 bulan sebelum Nizam sekeluarga pindah ke luar negara. Dan sekarang Nizam sudah pun menetap di luar negara. Cerita ni jadikan iktibar. Janganlah ada yang marah-marah dengan Nizam, yang budak-budak yang tak percaya. Setiap orang kepercayaannya berbeza-beza kan. Dia punya keyakinan tu berbeza-beza. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga-moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa abang nak sampaikan beberapa ucapan daripada penonton-penonton. Ucapan yang pertama datangnya daripada Rafael. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat abang kandungnya, iaitu Hafizul Asad, yang mana hari jadinya jatuh pada 4 hari bulan 3, genap umur 46 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat abang, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Ucapan yang seterusnya datang daripada Muhammad Faizal. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya, iaitu Nur Syifa Damia, yang mana hari jadinya jatuh pada 4 hari bulan 2 yang lepas. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia tersayang, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan semoga mendapat masa depan yang cukup cemerlang demi bangsa dan agama dan negara. Jadi selamat hari jadi daripada pihak JSPL Klan dan juga abang buat Nur Syifa Damia. Di kesempatan ini juga abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Kak Suhaila, yang mana hari jadinya jatuh pada 5 hari bulan 3. Dengan ucapan selamat hari jadi Kak Suhaila, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan buat akak dunia dan di akhirat. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Bob Panamera. Dia nak ucapkan hari jadi, selamat hari jadi buat 3 orang tersayang, iaitu Muhammad Hafizuddin, anaknya, yang mana hari jadinya jatuh pada 3 hari bulan 1. Yang kedua, Siti Nur Najiha, anak dia juga, yang mana hari jadinya jatuh pada 6 hari bulan 2. Dan yang ketiga, Siti Fatimah Abdul Muttalib, iaitu isteri Bob Panamera, hari jadinya jatuh pada 16 hari bulan 3. Dan yang terakhir buat Bob Panamera sendiri, dia kata hari jadinya jatuh pada 8 hari bulan 3. Jadi selamat hari jadi daripada Bob Panamera ucapkan buat anak, isteri dan anak perempuannya, dan untuk dirinya sendiri. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan, dan semoga kekal bahagia hingga ke syurga untuk keluarga Bob Panamera. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Moga-moga ceritanya jadi hiburan sambil-sambil kita berehat dan bekerja. Hingga berjumpa lagi esok hari Rabu dengan cerita yang lain. Cerita yang sebelum ni hari Senin semalam agak menekankan juga kan, agak pelik ceritanya. Abang minta maaf kalau cerita yang abang sampaikan pelik-pelik belaka. Ini semua pengalaman yang susah kita nak jelaskan. Hingga berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.